Unbul. Unbul daripada imam mana? Ibnu Katsir. Apa nak cuba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Kita lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nampak kita pendek, kita beri awan. Beri awan, lihat awan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pendek itu boleh, tak salah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barulah cukup yang hujung tu 6 harakat. Kalau nampak kita pendek, boleh berhenti ya, boleh wakaf pada alaihim tu. Okey, jadi saya rasa takat dululah perbincangan kita tentang amali qiraat 10 surah Al-Fatihah. Walau bagaimanapun kita ada pertemuan yang akan datang, kita akan ulang sekali lagi. Dan tuan-tuan sebenarnya dah ada dalam file ini. Kalau tengok ini lagi senang. Dengan buku tu, dengan buku tak ada buat satu ringkasan lagi. Satu ringkasan untuk memudahkan tuan-tuan semua baca dengan qiraat 10. Ada ayatnya daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-7 di tepinya. Ustaz dah nyatakan imam yang mana yang bacanya berbeza, dan di keterangan tu kalimah mana yang berbeza. Boleh tengok situ, nanti balik nanti boleh tengok keliling ya. Belum kita bertemu pada akan datang, dan insyaAllah tuan-tuan dapatkan kenal nama-nama imam dan boleh baca. Sekarang kita nak ingat, tak yakin tuan-tuan dah boleh baca. Kita tak cakap bila baca kompos, dia tengok dekat kompos. Baca kolon, dia tengok dekat kolon. Sekarang kita nak ingat, orang tu baca, kita tahu dia baca terawih. Yang ni baca, baca kompos. Yang ni baca suci. Kita nak ingat. Dan jadi insyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Dan pada pertemuan akan datang juga kita akan bincang tentang kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan Al-Fatihah. Jadi daripada baca tadi ada beberapa perkara yang perlu diperbaikilah. Untuk lagi pada hari ini kita akan lihat pada akan datang minggu depan sebanyak 33 kesalahan, 33 perkara yang biasa berlaku dalam bacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat mantapkan bacaan Fatihah dan tambahan kita boleh mengetahui pelbagai bacaan tersebut. Nanti kita tahu juga pelbagai qiraat, kita nak mantapkan bacaan Fatihah. Dia orang tak cakap baca qiraat pun Fatihah tak betul kan, baca makhrajnya tak betul. Jadi kita tak nak bunyi macam tu. Jadi kita nak mantapkan Fatihah, bacaannya, makhrajnya, sifatnya dan kesalahan-kesalahan lain sampai kita salah lagi kita dapat mengetahui qiraat yang lain. Jadi cukup kita dulu hari ini. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kepada Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah.
الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan hidayah dan taufik kepada kita pada petang ini kita dapat bertemu lagi dalam program Ramadan 2011 ini, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan bincang satu kertas kerja berhubung dengan makhraj dan sifatul huruf dalam surah Al-Fatihah serta mengenal kesilapan bacaan. Dan kertas kerja ini dilampirkan kepada tuan-tuan semua dalam file ini, boleh buka dan lihat. InsyaAllah kita akan berakhir pada pukul 4:30 petang nanti. Dan sebelum daripada kita mula dengan perbincangan pada petang ini, yang sama-sama kita mulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, insyaAllah dalam perbincangan kertas kerja ini berbeza dengan apa yang kita pelajari pada minggu lepas. Minggu lepas kita mengenali bacaan-bacaan dengan 10 qiraat tumpuan pada surah Al-Fatihah. Dan tak rasa muslimin muslimat semua dah buat rujukan ataupun nak kaji di rumah, dan rasanya dah ingat on the spot saja. Kalau suruh baca boleh, konbul boleh, kolun boleh, waras boleh, ya. InsyaAllah. Jadi hari ini ialah kita akan cuba menghalusi lagi bacaan surah Al-Fatihah dari sudut makhraj dan juga sifat, dan juga kita akan lihat manakah kesilapan yang biasa berlaku dalam bacaan surah Al-Fatihah. Jadi dia merangkumi semua qiraat. Apa yang kita akan sentuhlah petang ini, dia akan merangkumi ke semua qiraat, kerana dari sudut qiraatnya, kalau sifat huruf, makhraj huruf tak berbeza. Dan kalau kesilapan itu juga perlu dijaga, sama ada baca waras ke baca kolun, hukum yang sama. Bukan kata hal saja perlu baca dengan betul dari sudut tajwid. Kalau tukar qiraat lain tak perlu ambil perhatian dari sudut makhraj sifat, tak, semuanya sama. Okey, jadi insyaAllah dengan perkongsian ilmu pada petang ini, kita dapat tingkatkan lagi mutu bacaan surah Al-Fatihah. Yang paling pentingnya ialah kita nak ibadat solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu rukun dalam solat itu ialah antaranya bacaan Fatihah, rukun qauli. Gagal kita, lemah kita dalam bacaan Fatihah, ia memberi kesan dari sudut kesahihan solat, kesahihan bacaan, dan terus menjejaskan ibadat solat kita lah. Jadi insyaAllah daripada sini, dalam kertas kerja ini tak sempat mengumpul sebanyak 33 kesalahan. 33 kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah yang biasa berlaku di kalangan masyarakat, yang hasil Ustaz buat kajian melalui rujukan buku, dan juga berpandu kepada pelajar-pelajar Ustaz yang mendengarkan bacaan Fatihah mereka masing-masing. Jadi sebenarnya ada juga buku yang tak tengok disusun 250 kesalahan bacaan Fatihah. 250, tak 33 sajalah. Maksudnya lagi. Walaupun kalau diperhatikan dengan buku yang tak beli dekat Singapura juga, dia susun 250, dia lagi haluskan perkara-perkara yang Ustaz umum. Ustaz buat umum, dia perincikan satu persatu lagi. Dan mungkin lebih daripada 200. Kalau tuan-tuan buat kajian, mungkin lebih daripada 200 ataupun 300 kesilapan. Baik. Bagian mukadimahnya ialah
Al-Quran yang kita ketahui ia merupakan satu nama yang mencerminkan salah satu tujuan yang diturunkan, iaitu untuk dibaca. Dan kerana Al-Quran itu sendiri, kita dah sebut dah kemarin, Al-Quran memberi arti yang dibaca. Quran itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, yang dibaca. Diterjemahkan Quran itu kepada bahasa Melayunya ialah yang dibaca. Makna itu salah satu tujuan Allah Ta'ala turunkan kepada kita Al-Quran. Selain daripada panduan itu, Al-Quran juga adalah untuk dibaca. Bukan untuk disimpan, bukan untuk ditayang, bukan untuk dijadikan sebagai hantaran semata-mata. Tapi ia juga adalah untuk dibaca oleh umat Islam. Ya. Dan satu hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Abi Musa al-Ash'ari berkata, qala Rasulullah SAW, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, urihuha tayyib wa ta'muha tayyib, wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah, la riha laha wa ta'muha hulwun, wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul rayhana, rihuha tayyib wa ta'muha murrun, wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Ini mukadimah dulu ya. Ini Ustaz datangkan hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita di tanda manusia ini ada empat golongan, empat kategori tentang Al-Quran. Di mana Rasulullah sebut yang pertamanya dia kata perumpamaan. Rasulullah katakan perumpamaan, contoh. Perumpamaan seseorang mukmin yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah. Kalau kita orang mukmin dan kita baca pula Al-Quran, ia ibarat sebagai limau manis, seperti buah limau manis. Tuan-tuan nampak ini buah limau lah, kan? Kalau macam ni lagi nampak kemanisannya. Bang-bang puasa ni. Jadi mukmin yang baca Al-Quran, kata Rasulullah, seperti buah limau manis. Apa hebatnya yang ada pada buah limau manis? Berbaunya sedap, baunya sedap, dan rasa limau itu manis. Namanya pun limau manis, kan? Baunya pun sedap. Belum cuba lagi, belum rasa lagi, dah pun kita rasa tenang, kita rasa sedap, boleh gantikan perfume, kan? Kalau ada tak mampu nak beli benda tu, dia beli buah limau je lah. Ada hari tukar dalam kereta buah limau. Jadi rasanya sedap dan baunya manis. Baunya sedap dan rasanya manis. Itu umpama orang mukmin yang baca Al-Quran. Jadi kalau kita nak jadi buah limau, kena baca Quran. Seperti buah limau, ya, seperti buah limau. Dan perumpamaan seorang mukmin pula, kata Rasulullah, yang tidak membaca Al-Quran. Dia orang mukmin, tapi tak baca Quran. Maka orang ini, kata Rasulullah, dia seperti buah tamar. Kita buka puasa dengan buah tamar, kan? Rasulullah datangkan umpamaan orang mukmin yang tak baca Quran ini seperti buah tamar. Kenapa? Kerana buah tamar ini sungguh pun dia tak mempunyai bau. Dia tak mempunyai bau buah tamar. Tuan pernah cium tak? Pernah cium? Bau apa? Bau buah tamar, kan? Bau buah tamar, dia tak, bau dia tak seperti buah limau manis. Orang tak letak dalam kereta gantikan perfume dengan buah tamar, kan? Orang tak buah limau. Jadi buah kurma ini, buah tamar ini, dia tak mempunyai bau. Maksudnya tak mempunyai bau sesedap buah limau, tetapi rasanya manis. Dan banyak khasiatnya buah limau, buah tamar. Tetapi tak boleh menandingi buah limau. Jadi itu umpamaan orang mukmin yang tak baca Quran. Maknanya kalau kita bermuamalah, bergaul dengan dia, okey, dia boleh dipercayai, dia tunai janji, dia seorang yang amanah, orang mukmin. Tetapi kalau kita nak harapkan dia baca Quran, memang tak boleh harap. Tak boleh nak harap, tak boleh nak tumpang. Tumpang kan kita kalau dengar orang baca Quran rasa sejuk hati, kan? Kalau nak tumpang itu tak boleh. Tapi kalau dari segi
amanahnya, dari segi janjinya, okey, dia tepati. Ya, itu umpamaan orang mukmin yang tak membaca Al-Quran. Kemudian, ini buat sama. Lupa takut takkan nak buat sama kanan. Perumpamaan orang munafik kata Rasulullah, kan kita lihat kategori yang ketiga pula ialah orang munafik yang tak baca Quran. Dan dia munafik. Kemudian apa yang dia ni munafik tapi dia baca Quran. Orang ini kata Rasulullah dia seperti bunga raihana. Bunga raihana bentuknya macam itulah. Itu yang saya ambil dalam internet lah. Tak pun belum tengok lagi. Bukan gitu. Bunga raihana ini baunya harum. Baunya sedap. Tetapi bila rasanya baik. Maknanya kalau tumpang dengan dia baca Quran, rasa macam nak buat menantu. Tapi jangan haraplah kalau tinggal duit hilang terus macam hantu. Itu orang munafik yang baca Quran. Kemudian kategori yang keempat ialah perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran. Dia dalam munafik dah tak baca Quran pula. Ini adalah umpama buah peria pahit. Kenal kan buah peria? Kenal buah peria. Kat ni macam ni lah buah peria. Betul? Dia buah peria dia dalam bahasa Arab dipanggil hambalah. Hambalah ada satu lagi jenis dia macam buah tembikai pun dipanggil hambalah. Kita ambil yang ni sebab sama dengan kita buah peria. Buah peria ini dia buahnya tak mempunyai bau. Lagi satu dah tak punya bau, rasanya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran. Jadi tuan-tuan, empat perumpamaan yang Rasulullah bawa kepada kita di sini. Maka atas diri kita nak pilih nak jadi seperti mana. Nak seperti buah limau, nak seperti buah tamak, nak seperti penirai anak tadi, ataupun buah peria. Jadi sudah pastinya saya percaya semua nak jadi seperti buah limau. Ya, insya-Allah. Baik. Dalam kita membaca, kita nak menjadi seperti buah limau tadi, yang mana baunya sedap, rasanya manis. Pembacaannya mestilah berdasarkan neraca dan kaedah sebagaimana diturunkan, iaitu secara bertajwid. Ini dah berulang-ulang kali dah kita sebut, Al-Quran ini adalah wajib dibaca secara bertajwid. Kerana di sana ada nas daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, yang kita dah sebut berulang kali juga, yang ini Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Iaitu bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Itu satu perintah baca sesuatu, kemudian keadaan baca itu pula ialah mesti tartil. Di mana kalau diterjemahkan tartil ini seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, katanya at-tartil bermaksud tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu kita perelokkan sebutan huruf dan juga kita mengetahui tempat-tempat waqaf. Itu maksud tartil. Lain daripada kita kena elokkan sebutan huruf, kita kena juga tahu ni tanda-tanda yang ini kalau nak bawa kereta lah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca Quran yang ni tak tahu pun tak apa. Ibarat yang di sini yang Ustaz nak tunjuk, kalau bawa kereta kita mesti tahu tanda-tanda macam ni. Dan banyak lagi tanda-tanda ya. Gajah melintas di sini ada tak? Gajah melintas ada. Kalau sebelah sana ada gajah melintas, kena hati-hati lah tu. Dilarang memancing, kena ambil perhatian di situ. Dan kalau kita baca Quran, kita kena tahu tanda-tanda seperti ini. Lam ya, apa tandanya jim, apa tandanya mim, of lam ya, kemudian tanda lam alif, kemudian tanda titik tiga. Itu tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran menjadi panduan kepada kita selaku pembaca Al-Quran supaya tidak tersilap nak berhenti ataupun nak mulakan bacaannya. Okay. Dan di sana didatangkan lagi tentang dalil kewajipan baca Al-Quran ini secara bertajwid,
tuan-tuan lihat dalam kertas kerja itu ada yang disebut oleh Ibnu Al-Jazari dalam qasidahnya. Kata Ibnu Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Maksudnya ialah pengambilan pembacaan Al-Quran secara bertajwid adalah satu kemestian. Mesti ambil Al-Quran secara bertajwid. Berdosalah sesiapa yang tidak mengelokkan bacaan Al-Quran. Siapa yang baca Quran tak elok, tak bertajwid, maka berdosa. Kerana sesungguhnya Al-Quran Allah turunkan dengan bertajwid. Itu sebabnya mesti bertajwid, kerana Allah Ta'ala dah turunkan Quran itu dengan cara bertajwid, dan begitulah daripadanya sampai kepada kita cara bertajwid. Nah, ini adalah menjadi dalil yang kedua selepas daripada ayat Al-Quran yang kita sebut tadi daripada surah Al-Muzammil. Sebagai bukti lagi, kalau tak yakin lagi, kalau timbulkan pertikaikan baca Quran ini tak perlu bertajwid, katanya tak. Kita ada beberapa dalil daripada Al-Quran, daripada kata ulama, dan juga ada daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum daripada kita pergi lebih jauh lagi, nak memuraikan, nak menjelaskan tentang pengertian ataupun tajuk pada tajuk kertas kerja kita, iaitu berhubung dengan makhraj dan sifat huruf. Sebelum itu kita kenal diri terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan makhraj dan juga sifatul huruf. Makhraj dan sifatul huruf. Contoh biasa dengar orang sebut makhraj, biasa dengar makharij. Ya, makharijul huruf itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri daripada dua perkataan. Kita sebut makharijul huruf, dia dua perkataan itu. Yang satu makharij, yang keduanya ialah al-huruf. Dan makharij ini ialah kata jamak. Jamak ni menunjuk bilangan yang banyak. Makharij menunjuk bilangan banyak. Daripada perkataan makhraj. Satu, makhraj, tempat keluar. Dia memberi maksud tempat keluar. Kalau kita terbaca dalam buku makharij, ia menunjukkan bilangan yang banyak, tempat keluar. Banyak huruf lalu. Ya. Kemudian Al-huruf pula kata ini adalah jamak dari perkataan al-harfu. Satu huruf harfu. Kalau nak sebut banyak huruf, disebut sebagai huruf. Satu huruf harfu. Tapi kita dalam bahasa Melayu kita, kalau satu huruf kita sebut apa? Huruf. Kalau banyak huruf, huruf. Bahasa Arab tidak ada macam tu. Tak jadi harfun, tak ada. Ya? Nak kata kereta, satu kereta sajarat. Kalau banyak kereta sajaratun. Tak ada macam tu. Bahasa Arab dia ada kaedahnya sendiri. Ya. Dan huruf yang dimaksudkan ialah huruf hijaiyah. Ya, huruf abjad, huruf hijaiyah, di mana ulama khilaf pada bilangan huruf hijaiyah. Dalam menghitungkan huruf hijaiyah ini, ulama tak sependapat. Ada yang kata huruf hijaiyah ini 28 huruf tanpa dikira huruf alif. Kalau kita teka-teki dengan orang, tanya berapa huruf hijaiyah, dia cakap 28. Betul juga. Kenapa 28? Dia tak kirakan huruf alif. Dan ada yang mengatakan 29 huruf, dia masukkan huruf alif. Dan inilah pendapat jumhur. Alif, ba, ta, sa, sampai kepada huruf ya, sejumlahnya ialah 29 huruf. Baik, manakala
sifat ini dia menggambarkan keadaan huruf itu. Seperti manusia, kita kata ada lelaki, ada perempuan. Maka sifat bagi lelaki, dia ada sifat-sifatnya. Perempuan pula ada sifat-sifatnya. Menggambarkan perihal perempuannya macam ni, macam ni. Ini lelakinya bersifat begini, begini. Begitu juga huruf ha. Maka sifat huruf ha, dia menggambarkan huruf ha itu sendiri. Dan sebagainya. Dan ia adalah pelengkap kepada makhraj. Pelengkap kepada makhraj. Maknanya tuan-tuan, kalau kita hanya tahu huruf itu keluarnya di situ, di sini, itu saja kita tahu, tanpa kita mengkaji dari sudut sifatnya, maka bacaan kita belum pasti lagi elok. Kerana dia berkait. Tahu makhraj, kena tahu juga sifat huruf. Pertukaran huruf ini boleh berlaku bagi huruf yang sama makhrajnya. Oleh kerana ada huruf yang sama tempat keluar, sama makhraj dia. Jadi yang membezakan antara huruf-huruf itu ialah sifat. Contoh, anak kembar kan. Kalau kita perhati, serupa betul-betul dia. Serupa. Saya nak di sini lah yang satu lagi. Serupa betul-betul. Tetapi yang membezakan antara dua itu ialah sifat. Dia duduk serumah. Tetapi perangai ini yang berbeza-beza itu kita dapat kenal. Okey. Baik. Kemudian dalam kalau kita melihat kepada buku-buku tajwid, akan dimasukkan tentang al-lahnu. Apakah yang dimaksudkan dengan al-lahnu? Al-lahnu ialah salah dalam pembacaan. Al-lahnu bermaksud salah dalam pembacaan. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan, lahnu ini mempunyai banyak pengertian. Dalam kata kerja itu ada naraikan makna-makna lahnu. Cuma dalam konteks ilmu tajwid, lahnu bermaksud salah dalam pembacaan. Dan pembahagian kesalahan ini, al-lahnu ini, dia terbahagi kepada dua bahagian. Kalau kemarin tuan-tuan ikuti bicara Al-Quran, Ustaz dah bawakan benda ni, ya. Jadi ini sebagai ulang kaji kembali apa yang kita dah bincang sebelum ni, sebelum Ramadan yang lepas. Kalau kita perhatikan, bahagian kesalahan ini ada dua bahagian, kan? Ada dua bahagian. Yang pertama disebut sebagai jali, yang kedua disebut sebagai khafi. Satu jali dan satu lagi khafi. Okey, kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan jali dan khafi. Lahnu jali ialah kesalahan yang berlaku pada sebutan lafaz-lafaz. Kita nak lihat di manakah, kategori manakah kesilapan yang kita buat dalam bacaan kita. Adakah jadi ataupun khafi? Kita kena tahu maksud lahnu jadi. Lahnu jadi maksudnya ialah kesalahan yang berlaku pada sebutan lafaz-lafaz yang mencacatkan neraca bacaan dan mencacatkan bahasa dan mencacatkan i'rab, sama ada dia berubah makna atau tak berubah makna. Kalau kita membaca satu-satu kalimah itu, i'rab ni tuan-tuan berkait dengan baris. Kalau kita melakukan kesilapan baris, dipanggil kesilapan dari sudut i'rab. Okey? Yang asalnya baris bawah dan grammar dia dah kena baris bawah. Contoh kita baca bismillahi. Kenapa bismillahi? Grammar dia dah letakkan. Itu kena baca dengan baris bawah. Bismi. Kenapa bismi? Tak bisma ataupun bismu. Itu dah grammar dia kena baca dengan baris di bawah. Tiba-tiba kita tukar. Bismillahirrahman. Bismu. Baik. Itu tak berubah makna. Walau bagaimanapun tak berubah makna yang pada ayat yang dapat contoh tadi. Itu pun dipanggil lahnu jadi. Ada juga yang berubah makna. Itu pun dalam lahnu jadi. Baik, contohnya kita kata ubah sebutan huruf.
betul bacaan kita, tapi kita dah silap letak kedudukan lidahnya itu tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan kedudukan lidahnya di sini, itu dah berubah huruf, ya. Atau mengubah baris sesuatu huruf. Asalnya yang berbaris, kalimah ini dibaca yaum ma'idin, ini pun yauma'idin. Dan dalam ayat ini kalau kita perhati, ini kita dah tunjuk dah kemarin ini, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaum. Dia dah bukan yauma'idin kan, dia dah yauma'idin. Maka kalau kita baca yauma'idin, itu salah. Maka kesilapan itu dikategori dalam lahnu jadi. Tuan, kalau nak baca kita bertadarus belum sampai lagi. Tuan takkan jumpa lagi yang ini. Kita dah jumpa dah tadarus ni. Tuan baca tu berapa dah tadarus? 13. Oh, kalau 13 dah jumpa. Dah jumpa tak yang ini? Tak perasaan pun tak ada. Kalau dah jumpa, okey lah. Kalau dia duduk dalam juzuk yang ke-12, ya. Tempat yang pertama, yaumi izin. Okey. Jadi kena hati-hati di sini. Sebab biasanya kita dah banyak kali jumpa yaumi izin, maka kita tak perasan di sini dah bukan yaumi izin, dah yaumi izin. Sama juga yang ini, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tiba-tiba yang ini, wa aqamus sholata wa atuz zakat. Sikit je. Cuma oleh kerana kita ni dah terlalu lancar sangat, perfect dalam bacaan tu, kita cuma jeling di sini je. Wa aqamus sholata wa atuz zakat, maka silap. Kalau kita perhati satu-satu, wa aqamus sholata wa atuz zakat. Tuan-tuan yang bertadarus dah sampai juzuk 15 ke 13 ke, dah lalu sebanyak 3 tempat. Ada dalam juzuk ketiga, ada dalam juzuk 10 pun ada. Wa'a atau zakat. Dia ada 4 tempat saja dalam Al-Quran. Merupakan makna atau tidak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tiba-tiba baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini dah ubah baris. Bila dah ubah baris yang ini dah merubahkan makna. Yang ini kategori mana? Kesalahan jadi. Ya, kesalahan jadi. Bismillahi. Tiba-tiba dia baca Bismillahu. Bismillahu. Maka yang ini tak berubahkan makna. Tetapi dia dah melakukan pertukaran baris. Yang ini dikategori sebagai kesalahan jadi juga. Okey. Baik, maka kita lihat dari sudut hukum. Mereka yang melakukan kesalahan jadi ini, hukumnya adalah haram. Haram pada syarak dan berdosa kepada mereka yang sengaja. Yang melakukan kesilapan itu secara sengaja. Dia dah boring dah baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan nak tukar pula siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Dia dah tukar secara sengaja, maka itu hukumnya haram. Tapi tempat-tempat yang kita kadang-kadang kita tak perasan, itu lain ceritanya. Ini orang yang sengaja, maka hukumnya adalah berdosa. Sekiranya lupa atau jahil, maka ianya tak haram. Itulah kita belajar tuan-tuan, kita belajar Al-Quran ini, kita nak lepas daripada dihukum sebagai berdosa tadi. Kita baca dalam keadaan kita masih belajar, harap Allah Ta'ala tak mengambil kira kesilapan kita itu tadi. Kemudian dinamakan jali bagi jenis ini. Kenapa kesalahan itu disebut sebagai lahnu jali? Kerana kesalahan itu jelas. Jali itu makna terang. Jadi kesalahan ini kesalahan yang jelas dan diketahui umum, sama ada dari kalangan qurra. Qurra ini apa tuan? Qurra ini jamak kepada qari.
Ramai kori panggil qurra lah. Ya, kori dipanggil qurra. Jadi insyaAllah lama-lama kita termasuk dalam qurra lah. Kita belajar jadi qurra. Ya, minta jauh daripada belajar jadi tengkorak. Kita tak nak lah yang tengkorak tu tak nak. Kita nak qurra saja. Tak nak tengkorak. Jadi kesilapan itu tentang baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Jadi kesilapan macam tu ahli Al-Quran pun tahu, masyarakat awam pun tahu. Kesilapan itu kesilapan nyata. Berbagai semua orang tahu. Kesimpulannya, bentuk lahnul jali ini sebenarnya dia ada 7. Pertamanya bertukar huruf. Kita nak cek kesilapan kita kategori jali ataupun kita nak lihat pembaca itu melakukan jali ataupun khafi. Maka dia ada 7. Yang jali ini 7. Sama ada pertamanya bertukar huruf. Okey, kalau si fulan itu baca bertukar huruf, itu jali. Yang kedua, dia mematikan huruf yang berbaris. Kesilapan baris lah. Ya. Membariskan huruf yang mati. Huruf itu mati, dia letak baris. Huruf itu berbaris, dia mati. Dia suka-suka je. Yang keempat, memanjangkan baris yang tidak terdapat tak terdapat mat. Memanjangkan baris yang tak terdapat mat, tak tertinggal itu. Nombor 3. Nombor 4, memanjangkan baris yang menerbitkan huruf mat. Betul ada. Memanjangkan baris yang menerbitkan huruf mat. Kalau kita panjangkan sikit saja lah. Kita panjangkan, contohnya Qala rabbuka. Contohnya qala rabbuka. Kita panjangkan sikit je. Qala rabbuka. Kan? Bila dah qala rabbuka, apa yang ada di sini? Dah jadi ada huruf alif. Bila dah jadi ada huruf alif, dia dah berubah maknanya. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, qala satu, kalau dua qala. Dua orang telah berkata. Sedangkan Allah ni satu je. Kemudian menghazaf. Hazaf ni maknanya buang. Yang ni ada huruf mat, kita buang. Yang tadi tak ada mat, kita taruh. Kita letak huruf mat. Itu tidak. Kemudian meringankan huruf yang bersatu. Huruf itu ada tasdid, kita tak jadikannya sebagai huruf yang bertasdid. Itulah nun jali. Kemudian mentasdidkan huruf yang tidak bertasdid. Jadi kesemuanya adalah 7 bentuk lahnul jali yang kalau kita kumpulkan kesemuanya, kalau dilihat di sini ialah pertukaran baris. Pertukaran dari sudut baris. Baik. Kemudian pergi kepada lahnu khafi, kesalahan halus. Daripada kita nak bincangkan perkara-perkara kesilapan dalam bacaan Fatihah itu, kita kena sama dulu benda-benda ini, bahagian-bahagian kesalahan. Jadi lahnu khafi ini ialah kesalahan yang mencacatkan kaedah tajwid. Hukum-hukum tajwid rosak. Tetapi dia tak mencacatkan bahasa. Dia tak mencacatkan bahasa, maksudnya bahasa Arab. Dia tak mencacatkan i'rab. Dia tak melakukan kesilapan pertukaran baris. I'rab ni berkaitan dengan baris. Dan dia tak melakukan kesilapan yang boleh merupakan makna. Maka itu dikategori sebagai lahnu khafi, kesalahan halus. Misalnya izhar, apa yang wajib idgham. Hukum tu mesti baca dengan izhar. Apabila huruf yang dibaca, apabila ada tanda nun ini, ada tanda mati atas nun kan, cara yang mudah untuk kita ketahui hukum izhar, ada tanda mati atas nun, itu izhar, tiba-tiba dia berdengung. Wa amma man khafa maqam, patutnya wa amma man khafa maqam rabbi. Jadi dia baca berdengung, maka dia mengizhar, dia
Madinah itu, kalau yang tak ada tanda mati pada nun, kena berdengung. Kecuali bila bertemu dengan apa? Bila bertemu dengan huruf lam dengan huruf ra. Yang ni je tak boleh berdengung. Yang lain semuanya kena dengung. Begitu juga yang ni, kalau lihat tanwin yang bentuknya macam ni, baris dua yang selari begini, baris dua hadapan yang bentuknya macam ni, itu tanda jangan dengung. Ya. Kalau tanwinnya macam ni, baris dua yang tak selari, dan tanwin baris dua hadapannya macam ni, itu kena dengung, kecuali bila bertemu dengan dua juga, huruf lam dengan huruf ra, tak boleh berdengung. Itu cara yang cepat belajar. 2 minit tak sampai habis hukum 5. Habis idah ilmu ikhfa ikhlas. Ya. Ini pun sama, ini lagi senang, tuan-tuan. Hukum min sebenarnya kita dapat jaga, kita dapat baca dengan baik hukum min sebenarnya. Sebab dia senang. Kalau nampak tanda mati pada min, jangan dengung. Tuan-tuan tak tahu nama hukum tu, itu tak jadi masalah. Tapi bacaan kita itu betul. Ya? Kita berpandu kepada tanda. Nanti keliru, ini kena dengung ke tak kena dengung? Tengok Quran kita tu ada tanda mati, jangan dengung. Kalau tak ada tanda mati, kena dengung. Tenang je baca Quran, dengung tak dengung, dengung tak dengung, itu je kan. Panjang pendek, dengung tak dengung, dan itu juga lah yang salah. Kan sebenarnya sikit je, dengung tak dengung, dengung ke tak dengung, dengung ke tak dengung. Panjang ke pendek, panjang ke pendek, itulah yang asasnya. Dan dua ini juga lah yang banyak salahnya. Jadi cubalah perhati betul-betul yang ini, insya-Allah kita dapat baca dengan baik. Dan juga kesalahan halus ini juga ialah kita menipiskan apa yang wajib dibaca dengan tebal. Yang kena nipis kita tebalkan, yang kena tebal kita nipiskan. Kita pakai qiraat kita sendiri. Kalau ho, bagaimana kalau dibaca nipis? Bunyi macam mana? Ho dia akan jadi kha. Wa amanahum min khawf. Nampak? Dia masih ho tu, tapi dia dah nipiskan yang sebab tu baca wa amanahum min khawf. Bot pun sama juga. Bot patutnya tebal. Ini tak kenalkan huruf-huruf yang kena tebal ini. Ho, bot, po, vo, pot, poin, of. Itu kalau kita baca tajwid dipanggil huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la yang hukumnya kena tebal. Tapi isti'la bukan bermakna tebal. Anda yang silap faham, kadang-kadang keliru. Ingat, isti'la makna tebal, bukan. Isti'la bukan makna tebal. Isti'la bermakna bila tepuk huruf itu lidah terangkat, pangkal lidah kita terangkat. Maka huruf-huruf yang pangkal lidahnya terangkat kena tebal. Bukan isti'la itu bermakna tebal. Ya, kalau tebal dalam tajwid dia panggil tafkhim. Tafkhim. Ini maknanya tebal. Okay. Atau dia memanjangkan apa yang ditentukan qasar. Kena baca pendek, dia panjang atau sebaliknya. Dan sebenarnya panjang pendek pun tak menjadi masalah besar sebenarnya. Hanya berpandu kepada tanda sahaja. Kalau ada huruf-huruf mad, alif atau waw atau ya, panjanglah 2 harakat saja. Wama. Dan bila dia atas alif atau waw atau atas ya diletakkan tanda macam ni pula, panjangkan lagi. Wama. Cukup senang kan? Dari sudut panjang pendek. Wama. Kalau tanya hukum apa tu? Tak tahu. Okey, baca dah betul. Cuma kita tingkatkanlah ilmu kita. Daripada dulu kita tak tahu nama hukum, baca dah betul, kita tingkatkan ilmu kita dan tahu pula hukumnya nama apa.
menurut satu pendapat, iaitu pendapat Al-Dirqawi, mengatakan tentang lahnu khafi sebenarnya ulama dia berselisih pendapat. Ada kata tak boleh, ada kata makruh. Tapi kita bawa pendapat Al-Dirqawi kata haram. Bila sebut haram berdosa. Perubahan ini ke semuanya. Yang kena izhar dia idgham, yang kena ikhfa dia izhar. Hukumnya haram. Kenapa? Kerana sekalipun dia tak merubahkan makna. Tuan-tuan baca yang tak berdengung, tuan-tuan berdengung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdengung. Dia tak berubah maknanya. Kan? Tetapi dia telah mencatatkan lafaz yang merosakkan keindahan dan kehebatan Al-Quran dan juga melenyapkan keelokan dan kecantikan Al-Quran itu sendiri. Dia kalau macam masakan, kalau lebih ajinomoto, tak sedap. Kan? Berdengung-dengung ni macam ajinomoto. Kalau lebih ajinomoto tak sedap. Jadi dia boleh mencatatkan keindahan Al-Quran. Jadi kan itu, walaupun di sana ada juga ulama mengatakan makruh orang yang baca macam itu, tetapi kita elakkanlah daripada berlaku kesilapan itu. Dan elak daripada berlaku al-lahnu dalam bacaan. Baik, baru kita nak masuk kepada surah Al-Fatihah. Jadi mungkin di sana tuan-tuan boleh kongsikan kepada Ustaz. Dan kerana Ustaz ada rancangan untuk menerbitkan buku tentang kesilapan dalam bacaan Al-Fatihah. Mungkin ada kesilapan-kesilapan yang Ustaz tak masukkan di sini. Kita akan ada nanti sesi soal jawab. Tuan-tuan cuba adukan kesilapan yang macam mana lagi yang Ustaz tak senaraikan dalam ini. Ya? Okey, dalam surah Al-Fatihah. Ini riwayat Hafs atau mana-mana imam qiraat ya. Boleh kita baca sekali surah Al-Fatihah. Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah mengikut riwayat Hafs ya. Kena qiraat apa? Sahaja sekarang ni kita belajar qiraat, tak ada kena tanya. Tuan nak pilih qiraat yang mana? Ambil yang Hafs dulu ya. Yang Hafs sebagai rujukan kita kerana dia menjadi bacaan harian kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, setelah baca pertama surah Al-Fatihah. Jika ada pembetulan pada muka surah 4 atau muka kertas kerja itu yang ditulis di situ nombor 6 kan, antara al-lahnu yang berlaku dalam bacaan Fatihah hasil penelitian dan kajian penulis daripada kitab Al-Madkhal ila Fann al-Adab dan daripada bacaan individu yang memperdengarkan bacaan kepada penulis, maka terhimpunlah 32. Buatkan 33. Sebab kertas kerja
dia Ustaz ini dah lama tambah. Dulu jumpa 30 je. Dah tambah lagi 31 jadi 32. Untuk tuan-tuan ini orang yang pertama 33 kesalahan yang dikategori sebagai hoki yang jadi untuk perhatian para pembaca Al-Quran semua. Okey, kita tengok satu persatu. InsyaAllah kita akan sempat habiskan semua ini dan mudah-mudahan menjadi panduan kepada tuan-tuan dan bolehlah untuk membuat tangan tuan-tuan. Mungkin ada anak-anak murid sendiri, boleh kongsi bersama. Yang pertamanya ialah Silapan berlakunya apabila kita tak menyebut sesuatu huruf yang berbaris secukupnya. Dan kemarin pun kita dah tentang dalam bicara Al-Quran juga benda yang sama, yang umum. Ini pun kita masuk dalam Fatihah. Kesilapan berlaku apabila kita tak memberikan hak huruf itu dari sudut barisnya secukupnya. Perkara ini biasa berlaku awal huruf kalimah-kalimah berikut. Ini yang Ustaz dapat kesan. Yang biasa berlaku pada awal kalimah-kalimah, awal huruf kalimah-kalimah ini. Yang pertamanya bismi, kan? Biasa kita dengar orang baca bismillah, kan? Bismillah, dia tak clear bunyi T itu. Yang patutnya kena bunyi jelas. Bismillah. Sama dengan baris yang lain. Kenapa yang lain boleh jelaskan, yang ni tak boleh? Seolah-olah dia nak kata dia mati pun tak, itu pun berbaris pun tak. Mati tekan, ke mati tak mau? Hidup tekan, mati tak mau. Kan? Bismillah. Kalau dalam mustabaqah pun, kalau berarti banyak juga. Yang dulu-dulu lah, sekarang ni Alhamdulillah ada peningkatan kategori Korea baca. Dulu kalau kita lihat yang baca, awalnya mulai dengan isti'adzah kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sepatutnya bismi. Ya? Itu kalimah yang pertama. Dan kalimah yang kedua sama juga. Ihdina. Karena kita dengan Imam baca Dinas siratal mustaqim, tidak tenggelam dah. Dia sebut tapi tak clear. Maka kalau yang tak clear macam ni, dia bukan jadi, melainkan dia buat terus. Dia hanya sebut dinas siratal, itu jadi ke khofi? Itu dah jadi ke tu? Itu dah kena mufarat pada tak betul dah macam dinas siratal. Tapi kalau dia sebut dinas siratal, dia tak jelaskan baris, itu masih lagi khofi. Dan taklah sampai merosakkan salatnya. Tapi perlu dia perbaiki. Ya. Yang ketiganya ialah siro. Si kan baris fa kembali di bawah si. Siro bukan siratal ladzi. Ini macam menyambar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Itu menyambar. Patutnya siro jelaskan si. Ya, okey. Sekarang kita sebut sama-sama. Bismi. Ihdina. Sirata. Kita baca dalam ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau kita sebut secara menyambar, dalam istilah tajwidnya dia panggil ikhtilaf. Dia menyambar.